Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi Al-Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah akan mengelokkan amalan kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa man yuti'illaha wa rasulah, siapa-siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azimah, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh penguasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa dan pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk istiqamah hadir ke masjid, solat berjemaah, kemudian terus istiqamah untuk duduk dalam majlis ilmu sementara menanti masuknya waktu Isyak. Mudah-mudahan apa jua yang kita buat pada malam ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, insya-Allah. Selain daripada itu, mudah-mudahan apa jua yang kita buat pada malam ini semua itu sebagai tanda kita mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Seperti mana yang kita sudah maklum bahawa sesungguhnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini sangat banyak. Kan kita selalu dengar Allah menyebut dalam Quran, kalau kita nak hitung nikmat Allah ini nescaya kita tidak mampu menghitungnya. Kan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga kamu nak kira segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ni, nescaya kamu tidak akan mampu mengira. Walaupun dengan menggunakan apa jua teknologi, nescaya kita tak mampulah nak mengira nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Baik, sebelum kita masuk kepada tajuk kita, suka saya kongsi daripada kitab Nasaihul Ibad, kan? Minggu lepas aku saya kongsi juga. Saya kongsi sikit kata-kata yang dikeluarkan oleh Hatim Al-Asal dalam kitab Nasaihul Ibad tu. Dia kata ada 4 perkara yang boleh diketahui oleh 4 golongan yang pernah merasakannya. Empat perkara yang orang yang pernah lalui saja dia tahu. Yang pertama disebut sebagai
Asy-syabab la ya'rifu qudratu illa syuyukh. Ni bukan hadis. Ini kata-kata para hukama lah. Tidak ada yang mengetahui nikmatnya masa muda kecuali oleh orang-orang yang sudah tua. Maknanya apa? Nikmat masa muda tu setelah kita tua ni baru kita tahu. Rupanya banyak nikmat masa muda yang sepatutnya kita buat benda-benda yang baik, contoh kan. Kita bersyukur di atas nikmat masa muda kita dulu kan. Mungkin masa dulu kita tak buat. Setelah kita tua, setelah kita dah tak ni, baru kita rasa bahawa Allah untungnya nikmat waktu muda. Itu yang pertama. Asy-syabab la ya'rifu qudratu illa syuyukh. Yang kedua, wal 'afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Tidak ada yang mengetahui nikmatnya hidup selesa kecuali orang-orang itu ditimpa musibah, ditimpa ujian. Baru kita rasa nikmatnya hidup kan, nikmatnya hidup tenang. Bila kita rasa susah kita kan, bila kita hidup susah ni baru kita rasa, kita akan terbayang Allah betapa satu kenikmatan masa kita masa kita duduk senang itu kan, kita mungkin tak yalah tenang, anak-anak pun tidak menyusahkan kita, sebenarnya pekerjaan kita tidak menyusahkan kita. Kita akan rasa bahawa nikmat masa kita hidup selesa tu satu nikmat yang hari ni mungkin kita tak dapat lagi dah mengasai waktu tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, was-sihhatu la ya'rifu qadraha illa al-marda. Tidak ada yang mengetahui nikmatnya sihat kecuali orang yang sakit. Kan? Masa kita tengah sihat tu mungkin kebanyakannya kita lupa kan. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut an-ni'matani maghbun kan, dua nikmat yang sering manusia lupa ni, as-sihhatu wal faragh, kama qala, sihat dan juga masa lapang. Kadang-kadang masa sihat kita lupa, kita lalai dan sebagainya. Masa kita sakit kan, baru kita teringat, Allah, aku dulu kan, masa sihat dulu sepatutnya aku ke masjid contoh kan, masa sakit baru kita teringat kan, baru kita nak pergi, dah terlepas. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, wal hayatu la ya'rifu qadraha illa mauta. Tidak ada yang mengetahui nikmatnya kehidupan kecuali orang-orang yang sudah mati. Sudah mati. Jadi mudah-mudahan kita duduk pada malam ni di rumah Allah ini, kita bersyukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Kan? Mudah-mudahan kita tidak menyesal, kita tidak rasa rugi di kemudian hari. Walaupun mungkin hari ni kita ada rasa sakit-sakit sikit, tapi kita paksa diri kita usaha juga untuk datang ke masjid sebagai contoh kan. Mungkin suatu hari nanti kita langsung tak boleh berjalan. Hari ni kita masih boleh berjalan kan, masih boleh bergerak kan. Mungkin suatu hari nanti kita dah tak boleh bergerak. Jadi kita tanda kita bersyukur di atas nikmat kita masih lagi sihat ini, kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kan, kita masuk orang yang bersyukur. Baik, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung hadis yang ke 98. Malam ni kita ada orang muda. Tahniah. Baik Ustaz, tak nampak ke sebelum minggu lepas ada dah? Tak ada siapa nama? Tak dengar. Hadif. Sekolah mana? Selangor. Oh, ni daripada Selangor.
Jalan tinggal. Oh ni dengan ayah lah. Adik ni dah sekolah dah jam berapa dah? Jam 3. Okey, tahniah. Alhamdulillah. Baik, hadis yang ke-98 ni dia masih lagi berkait dengan bab yang ke-53, bab man la yarhamu wa la yurham. Baik, kita baca secara ringkas lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa an 'Abdah an Abi Khalid an Qais an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Daripada Jarir ibnu Abdullah, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesiapa yang tidak mengasihi ia akan manusia, maka Allah tidak mengasihinya. Macam kita baca riwayat yang sebelum ni lah. Maksudnya orang yang tak sayang kepada orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak sayang kepada dia, tidak mengasihi dia. Nanti sebab lepas daripada tajuk ni kita akan jumpa tajuk berkaitan dengan jiran, hadis berkaitan dengan jiran. Ringkas saja hadis tu, kan? Tapi dalam kita nak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu caranya adalah kita kena berkasih sayang sesama manusia mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Ikut syariat lah. Kalau berkasih sayang tanpa mengikut syariat pun tak boleh juga, tak dapat kasih sayang Allah, malah mendapat murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih sayang di sini sesama manusia ni mestilah bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, apa yang diajar oleh agama kita. Seterusnya hadis yang ke-97, 98. An Abda an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam nasun min al-a'rab faqala lahu rajulun minhum ya Rasulullah atuqabbiluna as-sibyan fa wallahi ma nuqabbiluhum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amliku in kana Allah azza wa jalla naza'a min qalbika ar-rahmah atau kama qala. Hadis sahih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, telah datang kepada Nabi SAW sekumpulan, sekelompok orang-orang Arab Badui. Kemudian telah berkata seorang lelaki daripada kalangan mereka kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Demi Allah tidak pernah kami mencium mereka. Orang Badui ni dia tak cium anak-anak dia, berdasarkan pada riwayat ni. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah aku berkuasa menahan sekiranya Allah Azza wa Jalla telah mencabut dari hati kalian akan rasa kasih sayang. Seperti mana riwayat yang kita baca sebelum ni, maknanya perasaan kasih dan sayang, kita mencium budak-budak ni, itu tanda kita sayang, tanda kita kasih kepada mereka. Kan? Kalau marah, kalau kita tak suka, kalau kita benci, kita tak cium tu budak-budak ni, kita tak sayang budak-budak, betul tak? Kita sayang, kita cium mereka ini sebab kita kasih, sebab kita sayang kepada mereka. Jadi bagi orang yang dia tidak ada perasaan belas kasihan ataupun kasih sayang kepada anak-anak, itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala cabut sifat rahmah, sifat kasih sayang pada diri mereka. Kata Nabi, tak boleh nak halang. Allah cabut rahmat itu. Kan? Sedangkan seperti mana yang kita sebut sebelum ni, fitrah manusia dia mesti sayang kepada manusia, khususnya lebih-lebih lagi kepada budak-budak kecil, kepada anak-anak kecil. Itu fitrah kita. Tapi bila ada orang yang dia tak sayang kepada anak-anak, kan, dia luar daripada fitrah lah. Luar tabi'i. Kan, kebanyakan kita memang akan sayang kepada budak-budak, malah bukan, kita tengok kadang kasih sayang kita kepada anak-anak ni bukan kata
ahli keluarga kita saja, kita tengok anak-anak orang lain pun kan, kalau dia susah kan, dia sakit, dia diuji dan sebagainya, secara otomatik perasaan kasih sayang kepada mereka tu tetap akan ada dalam diri kita, walaupun mereka itu bukan daripada keluarga kita. Itu fitrahnya. Sama ada anak-anak itu sama agama dengan kita kan, budak-budak tu, ataupun orang bukan Islam, orang kafir. Kalau kita tengok anak-anak orang bukan Islam kecil-kecil pun, kalau dia jatuh, dia apakah, mesti kita akan bantu. Kalau dia tak makan, mesti kita akan bagi makan. Sebab apa? Itu tanda kita kasih dan sayang kepada anak. Sifat rahim, sifat penyayang itu Allah bagi, Allah kurniakan kepada manusia, kepada kita. Jadi kalau kita tak ada perasaan tu, kita bimbang, Allah Subhanahu Wa Taala mencabut dari hati kita perasaan kasih dan sayang. Sebab tu kalau kita lihat ada mak ayah kadang-kadang dia menderau kan, ataupun penjaga-penjaga, maksud dia perbuatan tersebut tu mesti tidak ada dalam diri dia, dalam hati dia perasaan kasih dan sayang. Sebab tu dia sanggup kan. Kalau tengok dalam media-media, dalam TV kan, pusat jarahan, simbah, air panas, setrika dan sebagainya itu. Kalau kita orang yang normal ni tergamak ke? Tak tergamak kan? Itu orang yang sanggup melakukan tu, masa dia melakukan tersebut kan, perasaan kasih dan sayang kepada anak-anak tu, budak-budak tu, Allah Subhanahu Wa Taala cabut, Allah Subhanahu Wa Taala tarik. Ada satu dulu kan, kes tu pun belum selesai dia kan. Ada satu ustaz tadika tu yang dia ada kanak-kanak yang bukan autisma, yang OKU tu kan. Kes tu masih belum selesai lagi. Kan? Betul tidak Allah alam, tapi kalau betul perbuatan tersebut tanda Allah Subhanahu Wa Taala cabut perasaan kasih dan sayang. Jadi macam mana kita nak dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita sesama manusia pun tidak ada perasaan kasih dan sayang. Baik, hadis yang ke-99. Hadis ini hadis mauquf. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad bin Zaid an Asim an Abi Utsman anna Umar radhiyallahu anhu ista'mala rajulan faqala al-'amil inna li kadha wa kadha min al-walad ma qabbaltu wahidan minhum faza'ama Umar aw qala Umar inna Allah 'azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Daripada Abu Utsman, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu telah melantik seorang menjadi pekerja, lalu lelaki itu telah berkata, sesungguhnya aku mempunyai anak begitu dan begini. Dia ceritalah tentang anak dia. Aku tidak pernah mencium seorang pun daripada mereka. Maka Sayyidina Umar telah menyangka ataupun Umar SWT telah berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengasihi daripada hamba-hambanya melainkan yang paling berbakti di antara mereka. Riwayatnya samalah, maknanya Allah tidak kasih kepada orang yang tidak kasih kepada anak-anak mereka. Itu dari riwayat yang lain. Uraiannya samalah macam tadi. Jadi kesimpulan untuk bab ini kan, kita kena mengasihi orang lain, khususnya kanak-kanak, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi kita. Allah kasih ni, Allah limpahkan rahmat kasih sayang dia kepada kita. Allah satu nikmat yang sangat besar kan, mendapat kasih sayang daripada Allah. Macam kita duduk malam ni lah, mudah-mudahan kita duduk di rumah Allah ni, kita dapat rahmat daripada Allah, kasih sayang kan. Mungkin sebelum kita datang hati tak apa tenang, duduk dalam masa kuliah maghrib ni, hati kita tenang sikit, itu pun satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab riwayat yang selepas ni, bab yang selepas ni nak berceritakan tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni satu satu daripada 100 bahagian kan, yang kita dapat hari inilah. Okey, baik, bab yang ke 54, bab ar-rahmah mi'atu juz'in.
bab pada menyatakan rahmat itu 100 bahagian. Haddatsana al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarana Sa'id bin Musayyib anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmah mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 wa anzala fil ardi juz'an wahida famin zalikal juz'i yatarahamul khalq hatta tarfa'al faras hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Atau kama qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rahmat, yakni kasih sayang itu 100 bahagian, 100 juz. Lalu dia menahan, yakni memegang. Dia tak bagi, Allah tak bagi semua di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan telah menurunkan ke bumi 1 bahagian daripada 100 tu, satu bahagian dia yang kita nikmati hari ini, kasih sayang daripada Allah ni. Lalu daripada 1 bahagian itu makhluk saling menyayangi sehinggakan kuda mengangkat kakinya dari anaknya kerana takut memijaknya. Maknanya 1 bahagian tu bukan hanya pada manusia tapi juga kepada haiwan. Haiwan pun dia ada perasaan kasih sayang kepada anak-anak dia. Kan? Daripada 100, 1 Allah campak, Allah bagi kepada, Allah turunkan ke bumi. Yang 1 itu pun bukan sahaja manusia yang dapat, malah juga dapat kepada haiwan. Dalam riwayat lain pun ada menceritakan benda yang sama. Cerita tentang sebanyak 100 rahmat ni. Jadi nak menunjukkan bahawa rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas. Sangat luas. Jangan kita bimbang habis. Kita buatlah kebaikan, berilah kasih sayang, buatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita laksanakan, pasti kita akan dapat rahmat, kasih sayang daripada Allah, daripada 1 bahagian tu. Tidak akan habis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni memang maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Kalau boleh saya ulang sikit yang saya bisa sebutkan tentang nikmat ini. Ada 3 jenis nikmat, kan? Ulama membagi ada 3 jenis nikmat. Yang pertama nikmatul ijad, nikmat kewujudan kita. Yang kedua nikmatul, siapa ingat? Nikmatul imdad. Nikmatul imdad, nikmat pelengkap kepada nikmat yang pertama. Kan? Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, jadikan kita merupakan satu bentuk rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bukan sahaja menciptakan kita begitu sahaja, Allah bagi lagi nikmat-nikmat yang lain. Sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala itu maha penyayang, sayang kepada kita, kepada makhluk. Kan? Allah bagi kita bukan saja ada, tapi Allah bagi kita nikmatul imdad, nikmatul pelengkap. Biasa kalau saya buat contoh, anggota panca indera kita ni, tangan kita boleh memegang satu nikmat. Kan? Allah bagi itu tanda Allah sayang kepada kita. Kan? Mata kita boleh melihat, kan? Tangan kita boleh mencapai, kaki kita boleh melangkah. Itu semua satu nikmat, satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah sayang kita. Tanda Allah sayang kita. Kita boleh melihat, cukup ke Allah bagi mata saja? Tak cukup, kan? Kita boleh nampak sebab apa? Kita boleh tengok ni, malam ni kita boleh tengok, kan? Saya boleh tengok, tuan-tuan, kan, ibu ni, kan? Sebab ada mata saja ke? Tak, kan? Ada juga, ada orang ada mata tapi dia tak boleh nampak. Tak? Allah bukan sekadar bagi mata, Allah bagi kita apa? Tentang jarak. Ada jarak baru kita nampak, tak ada jarak tak nampak.
Ada benda baru kita nampak. Kalau tak ada benda, tak nampak. Ada cahaya baru kita boleh nampak. Cahaya tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Luasnya rahmat, kita luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kan? Bukan saja dia bagi mata, dia bagi ada benda, kita boleh beza jarak dan sebagainya. Dan satu rahmat. Sebab tu kadang kita tengok masa kita muda-muda, penglihatan kita cantik, ya kan? Sebab kita boleh baca jarak dengan baik. Tapi bila yang pertama mata kita pun kan, sebab apa kita tak apa nampak? Sebab jarak. Sebab jarak. Sebab jarak. Cahaya dan sebagainya. Itu semua menunjukkan bahawa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang banyak itu daripada 99 lagi di akhirat, insya-Allah. Dan rahmat ini, luas ini bukan hanya kepada orang Islam. Orang yang bukan Islam pun dapat kasih sayang Allah ni, rahmat ini. Haiwan, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk lain, semua tu dapat. Dan takkan habis. Orang kata apa, takkan luak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sahaja. Cuma kita sahaja tidak, kadang-kadang kita tidak mengambil peluang, kita tidak berebut untuk mencari dan mendapatkan rahmat, rahim, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saja yang tak cari. Tak cari. Sebab tu disebut sini, manusia orang yang pandai, orang yang bijak ni, dia tidak akan tidak akan leka, tidak akan lalai di dunia ini. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia lalai, dia leka, bagaimana dia mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang 1% itu. Jadi orang yang beriman, orang yang faham tentang perlunya kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia akan buatlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, dan dia akan tinggal apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Kalau dia melakukan kesilapan-kesilapan, maka dia tidak lupa untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu tentang apa nama tadi? Hadis lah, 1% tu. Kita manusia, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita akal, fikiran. Kemudian teman-teman kita pula orang Islam, kita diberi hidayah, cahaya iman dan cahaya Islam. Seharusnya kita ni lebih baik, lebih berkasih sayang berbanding dengan orang bukan Islam, satu. Yang kedua, kita sepatutnya lebih baik daripada haiwan, binatang. Jangan sampai kita tidak menyayangi mak sesama kita, kan? Sedangkan haiwan, binatang ni dia sayang kepada anak-anak dia. Jangan sampai macam tu lah. Dalam ni tak ada lah. Tapi di luar sana mungkin ada orang yang kadang tindak tanduk dia, tindakan dia tu, orang kata apa, binatang pun tak sanggup buat kepada anak dia, tapi manusia sanggup. Ada tak ada? Ada. Yang dalam ni tak adalah, insya-Allah tak ada kan. Tapi di luar sana, dalam masyarakat kita ada orang yang sanggup. Dia mendera budak-budak, kan? Dera, buat sesuatu yang pada fitrah, pada akalnya, macam tak masuk akal, sanggup tu. Sama manusia pun tak boleh, apatah lagi dengan haiwan pun tak boleh, apatah lagi sama manusia. Saya ingat ada satu kes kan, seorang dia masukkan kucing dalam, tak tahu lah dulu, lama kot 3-4 tahun lah kot, dalam mesin basuh kan, tu tergamak masuk dalam mesin basuh. Allah cabut tu perasaan kasih sayang. Saya tak pasti orang Islam ke orang bukan Islam.
Ya tapi sanggup. Itu yang teruk lah. Cuma kadang-kadang mungkin kita ni habis-habis, tak tahulah, harap tak lah kot. Tapi saya mungkin pernah juga kot berlaku sikit-sikit kot. Mengaku tu kan. Kita duduk makan dekat kedai, kucing duduk mari, duduk geser kan. Orang tersepak juga. Kan? Tak tahulah tuan-tuan, mungkin tak kot ni saya sebut saya lah ni. Kadang-kadang. Mungkin bukan niat kata apa, kadang tak tahulah, tak sengaja ke apa. Kalau baca riwayat ni, kena istighfar banyak-banyak ni, perbuatan ni. Kan? Kita yalah, sepak kan dan sebagainya. Sepatutnya tidak begitulah. Tak sebenarnya. Apa? Isteri? Itu dia tu. Tapi kalau mi kena 14 kilo. Kecil tak muat. Dia kadang-kadang benda macam ni. Waktu kita normal, kita tak ada ujian, tak ada apa, kita rasa macam okey kan. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, kadang-kadang bila nikmat Allah ciptakan sifat kasih sayang, rahmat Islam daripada maksudnya manusia ni. Bila kita rasa rahmat tu, dia suka mencari sama orang lain. Adakah orang ini turun kepada orang yang dilanat? mencari kesalahan orang lain ni, dia akan berdosa pada tajassus tu lah, mencari-cari apa kesalahan orang lain. Sebab kata saya rahmat tu dah hilang. Dia kalau nak jawab ni, saya kata hilang terus tu tak berani jawab. Dia kena ikut case by case lah. Kena tengok situasi. Tapi kalau memang niat dia memang dah tak baik, perbuatan tu memang memang tak baik lah. Jadi perasaan kasih sayang dia kesama manusia tu, masa tu tak ada lah untuk part tu. Untuk part tu. Sebab dalam situasi-situasi itu kadang-kadang ada dibolehkan. Bila kadang-kadang yang dibolehkan tu, takkan kita nak kata ni tak ada kasih sayang. Contoh hakim kan, dah tahu orang tu bersalah, kasihan lah, tak boleh lah gitu. Takkan hakim tu pula akan Allah cabut perasaan kasih sayang dalam diri dia. Tidak, masa tu mungkin keadaan tu dibenarkan. Yang ini tak ada apa-apa, kata apa, tujuan yang dibenarkan oleh syarak, oleh agama kita. Kan? Maka perbuatan tersebut dikira sebagai tanda kita tidak mengasihi sesama kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pada masa tu Allah cabut perasaan kasih sayang. Dan Allah cabut ni kadang-kadang itu kadang kita kena muhasabah juga kan, kita kena tengok. Mungkin bukan pada semua orang. Mungkin dia tak suka tu pada orang ni je. Yang dia nak buat jahat ni kepada orang tu je. Tapi dengan orang lain dia okey, dia baik. Berlaku tak itu? Berlaku lah, banyak macam tu lah. Kan, takkan orang tu sepanjang masa dia ni, tak juga. Ada dalam situasi-situasi itu. Kan? Maka pada waktu ketika dia melakukan perbuatan yang melanggar syarak tu, masa tu Allah Subhanahu Wa Taala larang. Allah Taala laknat bagi orang yang sebegitu. Lepas tu dalam keadaan lain lah situasi dia. Kau ada orang memang sepanjang masa itu, tak tahulah, saya tak ada jumpa lagi lah. Kalau ada mungkin ada ke, Allah Alam kan. Dia memang jenis perasaan kasih sayang ni memang tak ada langsung dalam diri dia kepada orang ni, kepada budak-budak ni kan, contoh kan. Dia kadang kita ni diuji, sebenarnya diuji macam pengasuh pusat tadika tu lah kan. Adakah hari-hari dia dera? Tak juga kan. Mungkin adalah situasi-situasi kan, emosi dia ke, terganggu, tekanan dia ke, faktor-faktor yang menyebabkan dia buat benda tersebut. Baik, mudah-mudahan kita dapat satu bahagian. Dari satu bahagian tu kita berebutlah untuk kita mencari rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bab yang ke-55, bab al-wasat bil jar. Bab pada menyatakan pesanan tentang hak jiran.
Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Yahya bin Sa'id qala akhbarani Abu Bakr bin Muhammad an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi SAW, baginda Nabi SAW telah bersabda, sentiasalah Jibril alaihi salam berpesan kepadaku tentang hak jiran, sehingga aku menyangka bahawasanya dia akan mewarisi, menerima ataupun menerima pusaka. Ini berkaitan dengan hak jiran. Ini pun kita sedia maklum. Dan ini pun selalu kita baca, ingat kalau dalam kitab yang saya baca yang lepas tu, Perbedaan Muslim menurut Quran Sunnah tu, 2 kali kita baca, 2 kali ulang kitab tu, pun ada disebut tentang hak jiran ini, tentang hak jiran ini. Jiran juga merupakan satu rahmat, tanda Allah kasih sayang kepada kita, kan? Allah hadirkan kepada kita jiran-jiran yang baik. Itu satu rahmat, tanda Allah kasih. Time kita susah ada orang tolong kita, ada jiran tolong tengok rumah kita. Time kita sakit ada orang, ada kawan-kawan kita, ada jiran-jiran kita boleh bawa kita ke hospital sebagai contoh, kan? Time kita tak ada urusan di luar, ada jiran sebelah rumah kita boleh tengok anak-anak kita. Itu semua tanda Allah sayang, tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab tu di sana ada hak dia. Jiran pun ada hak. Jiran pun ada hak dia. Nanti kita akan tengok secara detail lagi, panjang banyak riwayat ni. Nanti kita akan baca. Saya ada bawa juga tapi tak apalah, nanti kita tengok. Kita baca dulu beberapa riwayat lain berkaitan dengan hak jiran. Kita kena tahu. Ada orang dia jenis yang dia dengan jiran ni problem, ataupun jiran problem dengan dia, Allah Alam. Yang kita bimbang jiran problem dengan kita. Macam mana? Kalau kita balik kampung, jiran dan tuan-tuan, selalu kita cakap, tolong tengokkan rumah tu ke, kadang tolong tengokkan anak-anak tu. Tapi tak pernah cakap tolong tengokkan rumah tu, masalah. Ada ni. Rasa Mi ni kalau duduk jiran sebelah rumah dia, ada tak Mi? Tolong pesan, tolong tengok orang rumah dia. Tak ada pesan. Tak ada pesan. Tengok rumah dengan anak dia. Tok Bilal pun tak pesan, kan? Macam tak percaya. Tapi sungguh saya ingat, tak tahulah, mungkin kalau kita duduk di kawasan kampung-kampung ni, kita jiran ni rapat, insya-Allah, kan? Tapi dalam setengah komuniti berjiran ni memang ada satu tempat dia masalah. Dia jiran ni, kalau kita dapat jiran yang baik, syukur banyak-banyak. Sebab kadang-kadang kita ada juga dapat jiran yang Allah Akbar, susah nak sebut lah, kan? Jadi sakit, dia jadi susah kita. Kan? Susah. Sebut sejiran ni teringat, bayang macam-macam, kan? Kita bayang kat orang, mungkin orang pun bayang kita juga. Kita duk nampak orang tak okey, kan? Orang pun duk tengok kita pun tak okey. Kita duk nampak jiran kita yang tak elok, jiran pula kata nampak jiran dia yang tak elok. Sebab tu bab ni kita kena hadam betul-betul lah, kan? Bab jiran ni. Dalam kitab Ihya Ulumuddin tu banyak disenaraikan tentang hak jiran ni. Tentang hak jiran ni. Dia jiran ni dia ada 3 kan. Dia ada 3. Ada 3 jenis. Ada yang 1 hak, ada yang 2 hak, ada yang Ada yang 3 hak.
Dalam riwayat disebut qala Rasulullah SAW, al-jiran salasatun, jar lahu haqqun wahidan wa huwa adna al-jiranu haqqan, wa jaru lahu haqqani wa jaru lahu salasatu huquq. Fa amma alladhi lahu haqqun wahid fajarun musyrik la rahima lahu, lahu haqqul jawar, haqqul jiwar. Wa amma alladhi lahu haqqani fajarul muslim, lahu haqqul islam wa haqqul jiwar. Wa amma alladhi lahu salasatu huquq fajarul muslim zu rahim, lahu haqqul islam wa haqqul jiwar wa haqqul rahim. Jiran kita ada 3 jenis. Jiran yang memiliki satu hak ni, dia mendapat hak berjiran sahaja. Jiran yang ada 2 hak, kemudian jiran yang ada 3 hak. Okey, adapun disebut jiran yang memiliki satu hak adalah jiran musyrik, orang kafir. Maksudnya dia tidak ada hubungan kasih sayang. Dia cuma dapat hak jiran saja. Hak jiran saja. Yang ada 2 hak, iaitu jiran muslim, sesama Islam kita. Dia ada 2 hak. Yang pertama iaitu hak dia sebagai seorang Islam, kemudian hak dia sebagai jiran. Dan yang ketiga, yang ada 3 hak ni ialah yang memiliki ikatan kasih sayang yang senasab, iaitu dia ada hak jiran, hak Islam dan juga hak saudara senasab, satu keturunan. Mungkin kita duduk dalam satu ni, jiran kita tu mungkin adik-adik kita, adik-beradik kita. Dia ada hak lain, dia ada tambahan lagi hak dia. Yang penting kita kena tahulah hak-hak mereka ni. Antara hak yang disebut dalam Ihya Ulumuddin yang saya catatkan kat sini, hak jiran yang pertama iaitu hendaklah dia mendahulukan salam kepadanya setiap kali bertemu. Itu hak yang paling orang kata apa? Paling mudah lah, paling simple. Tapi ni kalau kita dengan jiran kita pun tak bertegur siapa, kita tidak menunaikan hak. Kalau itu berpunca daripada kita. Tapi kalau kita dah bagi salam kat dia, dia tak nak jawab, itu masalah dia lah. Di peringkat kita dah laksanakan, kita dah tunaikan hak kita, bagi salam. Kalau dekat, bagilah salam. Kalau jauh nampak daripada jauh, kat tangan. Kalau kita duduk dalam kereta kan, nak keluar, bagi horn. Itu tanda-tanda kita menunaikan, tanda-tanda kita respect, kita menghargai jiran kita. Kemudian disebut juga jangan terlalu banyak bertanya kepadanya tentang keadaan sehari-hari. Itu pun hak tak? Nampak mudah, tapi selalu kita ni nak pergi mana, pergi siapa kan, bila balik, tanya banyak. Sikit-sikit dah lah, sampai kita pun, yang jiran kita tu pun dia ni dia jadi lain. Tapi kalau kita tanya sikit-sikit kan, nak mana, nak balik pergi rumah anak Ayat, okey, semoga berjalan, cukup lah. Ni yang balik bila kan, anak mana satu, nak duduk berapa hari sana, berapa lama sana, pergi dengan siapa lagi ikut kan. Kita banyak bertanya. Itu satu contoh situasi lah kan. Kan, kalau tak berjalan pun, hari ni masak apa, beli kat mana kan, beli ketam sekilo berapa, ada banyak lagi, banyak tanya, terlampau banyak bertanya, terlampau ramah pun tak boleh. Tak boleh. Kalau tak bercakap langsung pun tak boleh juga. Patut padan je. Patut padan. Saya ingat berlaku banyak ni Ustaz. Orang suka sesama jiran lah. Kadang-kadang jiran balik kampung, kucing ditinggal kan, hukum beri kan. Dia boleh jiran. Tapi kena maklum lah. Kena maklum. Jangan pula dia tak ada, kita pergi buang. Berlaku kan. Kucing ni dia kita tak jaga kan. Dia jenis lepas tu. Kan. Time dia tak ada, kita pergi buang. Pergi letak kat pasar apa kan. Tak boleh begitu. Kan. Kalau kita dah tahu memang itu kucing tu jiran kita punya. Kan. Tapi kalau memang kucing dia ke apa ke, itu lain lah.
Jangan banyak tanya tentang keadaan sehari-hari. Sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Patut-patut padan dia. Cukup orang kata apa? Tanda budi bahasa. Budi bahasa. Tapi ya kan, ini kadang kita jumpa hari-hari nak tanya apa lagi ya? Kan? Hari jumpa. Kemudian apa lagi? Ziarahilah dia jika dirinya ataupun keluarganya sakit atau ditimpa musibah. Ini benda yang hak-hak biasa yang kita biasa buat lah, insya-Allah. Kan? Kita biasa buat. Tapi ada juga orang dia jenis yang tak suka ni. Ziarah-ziarah ni. Dia tahu tak sihat tu. Ada Haji Ismail tak sihat. Kan? Kenal baik sebelum ni. Tapi kita tak pergi ziarah. Bila kita tak pergi, mana bahagian apa ziarah ni kita tidak menunaikan hak dia lah. Kita tak bagi hak dia. Ada banyak lagi lah. Tak apa, kita baca dulu ayat dia. Itu antara hak jiran. Baik, hadis yang ke-100 2. Haddatsana Sadaqah qala akhbarana Ibnu Uyainah an Amr an Nafi' bin Jubair an Abi Shuraih al-Khuza'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut atau kama qala. Daripada Abu Shuraih Al-Khuza'i daripada Nabi SAW, baginda Nabi SAW bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Maknanya apa? Buat baik kepada jiran ni dia berkait dengan iman. Berkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia buat baik kepada jiran. Dan sesiapa yang adalah dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun hendaklah ia diam. Sudah buat ni ada beberapa perkara lah. Ini kalau kita nak highlightkan dalam tajuk bab apa nama hak jiran ni, disebut di sini. Maknanya buat baik kepada jiran ni dia berkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada dosa dan ada pahala. Kita buat baik, insya-Allah pahala kita akan dapat isi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita buat jahat, dia ada dosa, ada balasan yang tidak baik daripada Allah Subhanahu wa taala sebab dia berkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah nanti kita ulas lagi hadis yang ke-102 ni pada tahun depan lah pula kot. Kan? Boleh? Tahun depan lah. Tahun depan. Sikit penjelasan lah saya membaca WhatsApp. Cuma ni kalau jiran kita Kristian, cuba ucapkan selamat mereka semua. Okey, kita tengok dia bab mengucap hari kebaikan ni, kalau dia tidak berkaitan dengan agama, itu tidak ada masalah. Dalam masyarakat majmuk kita ni, macam Deepawali tu dia perayaan kebudayaan dia. Selamat Tahun Baru Cina itu kebudayaan. Tapi kalau macam agama, contoh macam Tapusam, apa lagi? Kalau Cina apa? Cak Gome tu kan dia cakap kan. Itu tak boleh lah. Kita ni. Okey, itu dari segi itu saya ambil pandangan yang apa? Yang sederhana lah ini. Ada yang syadid memang tak boleh langsung. Dia ada beberapa pandangan berkaitan dengan ni. Okey, ada beberapa pandangan. Dalam masyarakat majmuk, contoh kita jadi ketua. Kalau jadi ketua, di bawah kita ada apa? Ada staf yang macam-macam. Macam tu macam mana? Ada situasi-situasi yang apa? Yang mungkin kita ambil pandangan yang lebih ringan. Tapi kalau berkait dengan agama tu memang tak boleh lah. Ada kalau kita duduk di taman kan, rumah time dia meninggal mati tu. Oh, saya duduk rumah Cina, saya bangun pagi-pagi tengok ada ikat ribin merah dekat pagar. Kan? Tu kan. Kita pun serba salah. Kan kita kan nak buka kan. Soal takutlah kan. Kecil hati pula kan. Tanya. Oh, rupanya dia kepercayaan dia lah. Kepercayaan dia maknanya
supaya roh tu tidak keluar ke, adalah dia punya tu kan. Rupanya baru tahu kan. Ada. Itu bila kita duduk berjiran dengan orang bukan Islam, so kita kena faham lah dalam apa yang berkait dengan agama dia, apa yang berkait dengan budaya dia. Baik, wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang tu semua datang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat khususnya kepada diri saya sendiri lah, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian yang bersama kita pada malam ini insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.